Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kemarin isu paling hangat melibatkan Menteri Besar Kedah Sanusi Madnor. Mereka, netizen, memerli Sanusi Madnor dengan isu pembelian kereta mewah. Mereka kata para pekerja pasti dianggap sukarelawan, tapi tanpa gaji. Kini Sanusi pula tiba-tiba membeli kereta mewah. Itulah yang diperoleh oleh netizen, dikorek oleh netizen, bayangkan. Tetapi rupa-rupanya ini jawapan padu daripada Sanusi. Tak tahulah anda anggapnya padu atau sebagainya, ini rupa-rupanya yang berlaku. Sanusi mengakui memang ada membeli kereta baru. Dan telah perjelas isu beli kereta rasmi baru itu, dan Sanusi kata bukan untuk bermewah. Pembelian kereta rasmi kerajaan negeri dibuat mengikut keperluan, termasuk kereta rasmi untuk kegunaan Menteri Besar Kedah. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor berkata, setiap tahun kerajaan negeri akan membeli pelbagai aset termasuk kenderaan, dan pada tahun ini memutuskan untuk membeli sebuah kenderaan rasmi Menteri Besar. Menurutnya, ia berikutan sejak beliau dilantik menerajui negeri ini, pembelian kenderaan baru untuk kegunaan Menteri Besar belum pernah dilakukan. Nombor pendaftaran atau plate number KCX8, kereta rasmi Menteri Besar sejak saya jadi Menteri Besar. Kerajaan negeri tak perlu beli kenderaan baru untuk kegunaan saya. Beliau kata kerajaan negeri tak pernah beli kenderaan baru untuk kegunaan beliau. Selain itu, saya juga gunakan kereta Mercedes-Benz yang dibeli bekas Menteri Kedah, Allahyarham Tan Sri Azizan Abdul Razak pada tahun 2012, dan kereta dibeli Datuk Seri Mukriz Mahathir pada tahun 2014. Katanya di sini pada Ahad. Sanusi berkata demikian ketika ditanya berhubung dakwaan yang tular di media sosial bahawa beliau membeli kereta rasmi baru yang bernilai lebih RM400,000 selepas tular foto kereta jenama Hyundai Palisade. Menurutnya lagi, keperluan membeli kenderaan tersebut adalah bagi menggantikan kedua-dua kereta sedia ada yang kerap mengalami kerosakan, bukannya untuk bermewah. Dua-dua Mercedes-Benz ini pernah ranap di tengah jalan, kerap bagi masalah dan sampai ke satu peringkat tidak lagi ekonomik digunakan. Namun kita bawa ke bengkel perbaiki sebab nampak macam elok lagi, kata Sanusi. Alat gantian pula mahal. Sekali baiki cecah puluhan ribu ringgit. Jadi tidak ekonomik untuk gasak kereta itu lagi, jelasnya. Sanusi memaklumkan disebabkan itu kerajaan negeri memutuskan untuk membeli kenderaan yang lebih lasak kerana beliau sering membuat perjalanan jauh untuk lawatan kerja. Pergerakan kerja saya selaku Menteri Besar sangat banyak, tak tentu masa dalam sebulan cecah puluhan ribu kilometer perjalanan. Perlu ada kereta yang lasak, kata Sanusi. Bukan kereta mewah pun, jenama itu biasa saja. Kalau saya nak beli untuk kegunaan peribadi pun, saya mampu, tetapi memandangkan dibeli oleh kerajaan negeri, jadi saya gunalah, ajarnya. Dalam pada itu, Sanusi menemplak Ketua Penerangan UMNO Kedah Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin yang cuba mengaitkan pembelian kenderaan tersebut dengan isu kegagalan pembayaran gaji pekerja Kedah Agro yang disifatkan tiada kaitan. Semua yang cemburu dengan kereta itu, tunggu hampa anda jadi Menteri Besar, belilah. Bukan isu pun dalam politik, kalau hanya main isu kereta tak elok pergi mengaji tadika. Lebih elok pergi mengaji tadika, kata Sanusi. Orang zaman sekarang dah tak bercakap isu kereta dalam politik. Dunia sudah jauh ke hadapan. Hampa masih main isu lapuk kereta, kata Sanusi.
Yang bercakap pun kalah banyak dalam PRU lepas, kalah di peringkat Dewan Undangan Negeri lebih banyak masa kalah di peringkat Parlimen, katanya. Justru Sanusi mencabar Saiful Hazizi untuk membangkitkan isu lebih mencabar daya intelektual dan bukan sekadar sengaja menimbulkan kekecohan mengenai pembelian kereta tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu petang ini adalah sangat hangat kerana ia bertanya tentang sejauh mana kebenaran yang dikatakan oleh Ketua Pembangkang sebelum ini. Sehingga ada ramai netizen, penganalisis politik, pengikut politik Malaysia mempersoalkan Hamzah Zainuddin. Mereka kata, adakah Hamzah Zainuddin berbohong selama ini? Ataupun adakah Hamzah Zainuddin sengaja mereka cipta cerita untuk menghangatkan suasana ataupun untuk menarik perhatian atau untuk menipu penyokong mereka sendiri, kata netizen. Ini apabila Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof mengatakan bahawa draft perjanjian kerajaan pembangkang tak wujud. Ini menimbulkan pertanyaan hebat. Kerana sebelum ini, seakan-akan wujudnya draft perjanjian kerajaan pembangkang. Kata Fadillah Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, tidak ada sebarang dokumen diberi maupun diterima dalam pertemuan di Parlimen pada 19 Mac lepas. Itu kata Fadillah Yusof. Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof berkata, draft perjanjian yang diperkatakan pembangkang mutakhir ini tidak wujud. Fadillah yang diberi tanggungjawab berunding dengan pembangkang berhubung peruntukan untuk ahli parlimen. Beliau berkata beliau tidak ada menyerahkan sebarang draft seperti didakwa dalam pertemuan dengan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Dalam pertemuan di parlimen pada 19 Mac lalu, saya hanya mendengar permohonan Perikatan Nasional PN dan mendengar apa yang mereka tawarkan. Tiada sebarang dokumen diberi maupun diterima, kata beliau. Justru tidak wujud satu dokumen draft perjanjian di antara kerajaan dan pembangkang seperti didakwa, katanya dalam satu kenyataan. Menjelaskan pertemuan itu, Fadillah berkata, ia sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran mereka. Malah tiada perbincangan mengenai perjanjian pun tambahnya lagi. Di Dewan Rakyat pada Khamis lalu, Hamzah berkata pihaknya sudah menerima suatu draft dokumen yang memperincikan cadangan pemberian peruntukan daripada Fadillah. Ahli Parlimen Bersatu Rosul Wahid hari ini dilapor berkata, Ahli Parlimen PN menuntut peruntukan RM3.5 juta setahun untuk wakil rakyat pembangkang dalam draft tawaran perjanjian baharu. Adakah Rosul sudah lihat draft itu, soal Fadillah? Jika belum, mintalah draft itu dari Ketua Pembangkang. Cuba lihat draft itu, wujud atau tidak, kata beliau lagi. Dalam pada itu, jurucakap kerajaan Fahmi Fadzil berkata, kerajaan belum mendapat apa-apa yang substantif daripada pembangkang pada waktu ini. Kata beliau, kita kena back to drawing board. Kalau ada ahli parlimen pembangkang merasakan perjalanan perbincangan lambat atau lembab, jangan salahkan kerajaan. Karena tanya, Ketua Pembangkang, kenapa ia lambat? Katanya yang juga Menteri Komunikasi. Persoalan besar mula berlegar-legar sekarang ini dengan pengakuan dan pendedahan Timbalan Perdana Menteri yang telah secara tidak langsungnya membuatkan Hamzah Zainuddin terkantoi teruk. Ini apabila beliau telah menyatakan belum ada apa-apa draft perjanjian yang diterima maupun diberikan kepada Perikatan Nasional. Kata Timbalan Perdana Menteri, tidak wujud draft perjanjian kerajaan pembangkang itu. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof berkata draft perjanjian yang diperkatakan pembangkang mutakhir ini tidak wujud. Fadillah yang diberi tanggungjawab berunding dengan pembangkang berhubung peruntukan untuk ahli parlimen berkata, beliau tidak ada menyerahkan sebarang draft seperti didakwa dalam pertemuan dengan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin.
Dalam pertemuan di Parlimen pada 19 Mac lalu, saya hanya mendengar permohonan Perikatan Nasional PN dan mendengar apa yang mereka tawarkan. Tiada sebarang dokumen diberi maupun diterima, kata beliau. Justru tidak wujud satu dokumen draft perjanjian di antara kerajaan dan pembangkang seperti didakwa. Menjelaskan pertemuan itu, Fadila berkata, ia sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran mereka. Malah tiada perbincangan mengenai perjanjian pun, tambahnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Agong bertitah. Ini adalah titah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Di saat isu perpaduan menjadi panas, di saat isu sensitif melibatkan 3R, panas di Malaysia, akhirnya pribadi yang paling kita sanjung dan hormati, yang kita berikan taat setia tidak berbelah bahagi, yaitu ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, bertitah, daulat tuanku, daulat tuanku. Akhirnya Agong bertitah bahawa perpaduan kaum adalah hadiah paling bermakna bagi baginda, untuk baginda pada waktu baginda menyambut hari keputeraan baginda hari ini. Daulat tuanku. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai rakyat Malaysia harus menyetujui apa yang dititahkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Bukan sahaja baginda yang mendapat hadiah paling bermakna dengan perpaduan ini, tetapi kita semua, bukan sahaja kita yang sedang menua ini, tetapi anak-anak kita, keturunan kita, waris kita, mereka lah sebenarnya yang mendapat hadiah paling bermakna di saat kita yang sudah dewasa ini mendidik dan mengajar mereka tentang erti perpaduan, toleransi antara bangsa dan juga kaum dan agama. Saudara-saudara sekalian, apabila perpaduan terancam, terjejas di negara yang kita cintai ini, pastilah itu adalah bencana yang paling terbesar yang kita mahu elak-elakkan. Tidaklah patut kerana keegoan kita, generasi akan datang terus terpalit dengan perbuatan kita yang dah tua ini. Apabila Agong bertitah, perpaduan kaum adalah hadiah paling bermakna, kita harus menyanjung, menyambut apa yang dikatakan atau dititahkan Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong ini. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim bertitah, perpaduan rakyat berbilang kaum adalah hadiah yang paling bermakna buat baginda sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Sultan Johor hari ini. Menerusi catatan di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang di-Pertuan Agong bertitah, keharmonian dan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat tanpa mengira agama atau bangsa amat penting untuk kestabilan negara. Bersempena ulang tahun keputeraan rasmi, Beta menerima hadiah kek, buah-buahan dan bunga. Beta menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua buah tangan yang diterima titah baginda. Namun, hadiah yang paling bermakna bagi Beta adalah perpaduan antara kaum kerana ia merupakan kunci kepada kemakmuran negara, titah baginda. Sultan Ibrahim bertitah di Johor, baginda sering menitik beratkan konsep bangsa Johor yang kekal diamalkan sejak sekian lama dalam menyatu padukan rakyat pelbagai kaum. Konsep bangsa Johor adalah satu contoh yang baik serta tunjang perpaduan dalam kalangan masyarakat titah Sultan Ibrahim. Yang di-Pertuan Agong bertitah, yayasan-yayasan diraja Johor juga berperanan aktif dalam membantu rakyat pelbagai kaum di negeri ini. Begitu juga Yayasan Sultan Ibrahim Johor yang menghulurkan pelbagai sumbangan secara berterusan dalam membantu meringankan beban golongan memerlukan titah yang di-Pertuan Agong.
Justru baginda amat mengalu-alukan jika ada pihak mahu menghulurkan sumbangan kepada yayasan-yayasan di Raja Johor dan yayasan lain di seluruh negara untuk bersama-sama meringankan beban rakyat miskin titah baginda lagi. Saudara-saudara sekalian, ada komen daripada netizen di ruangan Malaysia Kini menulis, antaranya Kotaro Minami tulis, tapi sayangnya ada segelintir individu yang tak dapat memahami kepentingan perpaduan. Mereka hanya mengambil peluang politik. Apabila ada isu panas tanpa memperdulikan perpaduan, mereka gunakan isu itu untuk meraih perhatian dan meraih sokongan, kata Kotaro Minami. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahawa tolonglah ahli-ahli politik, tolong sambutlah titah diraja ini sebagai satu janji yang baru untuk rakyat Malaysia. Bagaimanapun anda nak menang, bagaimanapun anda nak menjadi kerajaan ataupun bagaimanapun anda adalah pembangkang, tolonglah jaga perpaduan ini demi anak bangsa, demi untuk keturunan warisan kita semua, kata mereka. Kita ni dah hampir tua, kata netizen di ruangan komen, dan nak menghadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi nak buat apa lagi? Buat apa nak menghancurkan perpaduan ini? Padahal kita bukan selama-lamanya di dunia, kata mereka lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.